Ada. Ada. Masuk pada persoalan dalam bidang ilmu tauhid, masuk dalam asas. Soalan pertama. Soalan ni yang selalu kalau Allah yarham motor dia akan tanya pada orang yang nak bertauhid. Dan ramai orang tak ada jawab. Pasal ni benda asas, orang tinggalkan asas. Kalau asas ni orang tak peduli. Dia belajar yang atas-atas, yang hebat-hebat lah. Jadi bila tanya asas ni penting. Okay. Soalan ni mudah ya. Di dalam beberapa, mana berapa lah masalah tersimpan ilmu tauhid ini. Itu bahasa lama. Senang bahasa kita, berapa terbahagi perbahasan ilmu tauhid. Itu saya ubah dia punya bahasa. Tersimpan dan terhimpun. Berapa terhimpunnya perbahasan ilmu tauhid. Ini susah kita nak faham. Berapa bahagi daripada perbahasan ilmu tauhid. Yang itu penting. Asas. Mana kandungan dalam ilmu tauhid. Jadi berapa? Dia kata ilmu tauhid ini tersimpan dalam 3 masalah, 3 bab, 3 pembahagian. 3 je. Okey, jadi kalau ilmu fiqh dia 4 roboh. Perbahasannya 4 roboh. Dalam ilmu tauhid dia 3 roboh besar. 3 bahagian besar, 3 roboh, 3 prinsip. Baik. Pertama uluhiyat, nubuat, syariat. Itu perbahasan dalam ilmu tauhid. Jangan sampai asas ni kita ingat. Dah. Okey. Jadi kalau tanya berapa bahagian ilmu tauhid? 3, uluhiyat, nubuat, syariat. Itulah perbahagian ilmu tauhid. Okey, cuma sebagai komentar. Dalam ilmu tauhid 3, tauhid 3. Dia berada beberapa yang tidak menepati istilah ilmu tauhid. Tauhid 3 dia bagi. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Okey. Dia tak sama dengan tauhid kita belajar. Ada beza dia. Sebab kita bagikan semua ilmu yang ada dalam pembahagian ilmu tauhid adalah ilmu yang benar. Itu sebagai asas yang nak bagi faham beza dia. Mana kalau kita belajar tauhid uluhiyah, dalam tauhid ada uluhiyah, nubuwah, syariah, ini semua benda perkara benar dan pegangan kita. Tak ada yang salah dalam ilmu tauhid. Berbezakan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma sifat. Dia hanya lughawi. Dia bukan ilmu tauhid sebenarnya, dia lughawi. Macam kita kata fiqhul akbar, fiqhul awliya, dia nama je, jangan nama fiqh. Ditakkan fiqh masyarakat, apa fiqh majmu'an, apa benda lah, istimai. Dia bukan fiqh, dia cuma satu ilmu memaham satu benda. Jadi tauhid yang katakan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat, dia bukan ilmu tauhid. Dia takrif dalam segi lughawi je. Sebab tauhid bagi kita adalah perkara benar, hakikat. Allah tu esa, mengesakan Allah. Tapi kalau dia kata tauhid rububiyah kena campur dengan tauhid uluhiyah, kalau dia jadi tauhid rububiyah saja, tauhid uluhiyah saja, itulah namanya dia memisahkan tauhid ada yang sesat, tauhid yang tak sesat. Contoh dalam tauhid uluhiyah rububiyah dia kata orang yang meminta, itu tujuan ngaji ilmu tauhid 3 tu. Orang yang meminta doa pada kubur, dia faham itu, minta doa pada kubur. Hukumnya tauhid uluhiyah tapi bukan tauhid rububiyah. Maknanya kalau tanya siapa Tuhan yang layak sembah, Allah katanya. Itu uluhiyah. Tapi bila dia meminta satu, dia minta dekat kubur, bukan minta ke Allah. Maka dia tauhid rububiyah tak ada. Orang ni kafir, tak sah iman. Ada sebab saya kata kalau siapa pegang pada tauhid itu, dia cepat mengkafirkan orang. Jadi tauhid ni bukan ilmu tauhid. Dia mengkategorikan manusia ni ada bahagian-bahagian dia. Manusia pertama dia tauhid uluhiyah, manusia kedua tauhid rububiyah, manusia ketiga tauhid asma sifat. Semua tiga-tiga kena pegang. Kena percaya Allah yang mencipta alam, kena percaya Allah Tuhan yang disembah, kena percaya Allah itu ada nama-namanya. Mengenal Allah dengan nama Allah.
itulah tauhid sebenar katanya. Itu adalah tauhid pada segi lughawi. Berarti dia ada kekurangan. Yang ni tak, kita belajar ni semua tauhid. Tak ada syirik pun. Sana dia ada lagi tauhid. Maka kawan saya pernah tanya guru dia, kenapa masih lagi disebut mereka tauhid? Sedangkan dia tauhid rububiyah, dia tak tauhid uluhiyah. Ya, kalau tanya dia kata orang kafir. Tanya orang kafir, dia kata tauhid rububiyah. Mereka ni percaya Allah yang mencipta alam, tapi mereka tak sembah Allah, maka tak ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Kenapa dipanggil mereka tauhid? Soalan saya, kawan saya pada guru dia. Kenapa dipanggil dia tauhid? Kan saya faham tauhid ini adalah mentauhidkan Tuhan. Masih Islam. Tapi yang mereka bukan tauhid, kafir. Dia punya lecturer tak ada jawab. Kalau dia perasan makna tauhid ni dah lari dah. Kenapa mereka orang kafir masih dikatakan dia bertauhid, sedangkan kita faham kafir bukan tauhid. Sebab tu saya tak berapa rasa sesuai tauhid 3 ni dibawa ke sini. Sebab kita akan menggelarkan orang kafir sana, dia ada tauhid, namanya tauhid rububiyah tapi bukan tauhid uluhiyah. Sedangkan saya belajar tauhid ni untuk orang Islam je. Segi teknisian dia dah salah, teknikal dia salah. Segi teknikal dia salah. Ya, tak boleh kita panggil mereka tauhid walaupun sikit. Yang tauhid ni asas untuk kita. Tauhid uluhiyah, ya, mana tauhid terbagi pada 3. Uluhiyah iaitu pegangan tentang ketuhanan, rububiyah pegangan kita tentang rasul, dan juga sam'iyat iaitu perkara yang kita dengar daripada Quran dan hadis. Ini adalah asas yang tuan-tuan kena terangkan pada masyarakat hari ini. Mereka tak tahu. Dia pun tak tahu pun tauhid bagi pada 3. Ramai yang tak tahu. Kita ingat ya, kita tauhid ni bagi pada 3. Pembahagian besar dalam ilmu tauhid. Semua ni pegangan kita. Ya. Okey. Yang mana masalah uluhiyah? Okey. Kita tinggalkan, tuan-tuan baca sendiri situ. Sebab kita nak buat ni je lah, pembedahan je. Nak korek semua, tak ada lah. Jadi saya bagi 3 tu, tuan-tuan faham sendiri, cari apa tarikh dia, senang je situ. Uluhiyat apa, nubuat apa, sam'iyat apa. Okey. Kemudian dia bahas tentang hukum, yang tu saya skip. Sebab dia masuk cerita hukum syar'i, hukum taklifi, hukum wada'i. Yang tu dah masuk usul fiqh saja dia masukkan supaya kita boleh bezakan ilmu dengan hukum akal dan hukum syarak tu je. Wajib pada syarak je, wajib pada akal. Jadi kalau saya tak terang pun tuan-tuan boleh faham benda tu. Sebab dia usul fiqh, dia bukan tauhid. Kemudian muka seterusnya, saya muka surat dah sama ni. Hukum akal. Hukum akal bagi pada 3, wajib, mustahil, harus. Ini pada akal, bukan pada syarak. Okey. Tuan-tuan tengok, saya nak susun tengok. Apa ni, tempat membahaskan hukum, tengok balik situ. Soalan pertama, apa makna hukum? Kita tinggalkan. Beza antara hukum yang 3, tinggalkan. Berapa bahagian hukum taklifi? Terus sampai pada soalan dia, ada jawapannya, manik apa semua. Sampai soalan dia, apa dia hukum adat? Apa? Okey ya. Pasal nak tengok sekarang terlepas. Apa arti hukum yang dibahas pada akal itu? Soalan berapa bagi hukum akal? Situ nak ambil. Takut pasal muka surat dah sama. Kalau muka surat sama, saya senang bagi tahu je. Berapa bagi hukum akal itu? Ada Ustaz ni, Banjai? Ada. Muka surat berapa? Kitab Rumi? 12 hukum akal. Bukan, berapa bagi hukum akal? Surat 12. Surat 12.
12 muka kitab Jawi. Kitab Jawi yang ni muka surat 12. Kitab Rumi tu ada yang pegang Rumi kan? 20. 16. Beli kat kitab Jawi kot. Ada 16. Rumi yang Rumi. Rumi 20. Saya banjir tengok Rumi. Okey Hukum akal itu 3 bahagi. Wajib, mustahil, harus. Apa makna wajib? Kita bacalah kira dulu sebab ini asas. Wajib akli itu iaitu dan apa makna mustahil dan apa makna jaiz. Bermula dari makna yang kata wajib itu ialah barang yang tiada terima oleh akal akan tiadanya. Akal tak boleh kata tak ada. Akal kena terima. Yang ni yang tetap tidak menerima nafi sekali-kali. Itu kata wajib. Bukan diberi pahala atas mengerjakan dia. Itu wajib syarak. Ni wajib akal. Mana mesti. Dalam bahasa Melayu, mesti. Dan terbagi ia pada 2 bagi pula. Daruri dan nazari. Barang yang tidak berkendak akal pada tilik dan mengambil dalil. Itu katakan daruri. Seperti mengambil tempat oleh jirim. Pada lapang sekadar zatnya. Itu wajib. Wajib tak? Wajib. Itu hukum akal. Setiap jirim tu, dia akan ambil kadar besar badan dia. Macam mikrofon saya pegang ni. Besar badan dia tak ambil lebih. Itu kena fikir. Itu kata daruri. Setiap jirim mengambil lapang. Okey. Penting tu. Ada orang kata Tuhan duduk atas arasy. Kita balik pada isu. Baik, duduk atas apa? Arasy. Di arasy tu duduk atas apa pula? Atas kerusi dia. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Luasnya kerusi antara langit dan bumi. Budak-budak tanya pula, ustaz, kerusi Allah tu Allah buat apa? Dia kata Allah duduk atas kerusi tu. Okey, nampak? Jirim mengambil sekadar lapang dia. Jadi kalau Allah tu jirim ke? Kalau dia duduk atas kerusi, dia ambil besar mana tempat yang duduk atas kerusi tu? Jadi kalau boleh ukur besar mana Tuhan duduk, kecil mana Tuhan duduk, sempit ke luas, maka itu jirim. Tak payah fikir dah, tak payah fikir banyak dah. Tahu tu jirim. Jirim mengambil sekadar besar lapang dia tak ambil lebih. Akal tak boleh terima kata jirim tu besar penumbuk, dia duduk ambil lapang dia besar bumi. Oi, bohong Akal tak terima. Besar mana barang tu lah dia ambil lapang dia. Jadi benda tu tak fikir, sebab tu tak payah nak masuk dalam ilmu. Tapi bila sebut dalam ilmu tauhid, dia bahas lah. Okey Dan wajib nazari itu ialah yang berkendak akal pada tilik. Ni akal kena tilik dulu. Dia tak boleh terima bulat-bulat. Benda yang kena terpaksa fikir, benda tu rumit sikit. Okey. Dan mengambil dalil baru boleh faham. Kalau tak ada dalil, tak boleh nak terima akal. Iaitu seperti zat Allah Ta'ala dan segala sifat, maka dia perlu dalil. Zat Allah dan sifat Allah tu, kita nak menetapkan zatnya, menetapkan sifatnya, kena bawa dalil. Sebab dia bukan jenis nak tetapkan jirim ada ambil lapang. Tak sama. Tu panggil nazari. Baik, mana mustahil itu? Iaitu barang yang tiada terima akal akan adanya. Dia bawa pula kaedah. Dia kata apa? Dia kata Allah mana ada sifat mustahil. Kalau Allah sifat mustahil, lemah kan? Jadi tak payah mengaji sifat mustahil Allah. Kita bukan kata Allah bersifat mustahil. Maknanya kita sabitkan Allah tu ada kemustahilannya untuk kudrat. Kita bukan bahas kudrat Allah. Sifat kudrat pun tak faham. Sifat Allah pun tak faham. Sifat Allah yang wajib atas diri Allah 20. Bahagi pada 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani manawiyah. Yang tu pun kamu tak faham. Sifat kudrat duduk dalam ma'ani. Bila kata mustahil Allah mengadakan satu menjadi, itu berkait dengan sifat kudrat. Ni mustahil Allah bersifat kekurangan.
Itu kata Allah bersifat mustahil. Mustahilnya dia bersifat lawan bagi sifat wajib dia. Bila ada sifat wajib, ada sifat lawannya. Ya, wajib Allah bersifat berkuasa. Mustahil dia bersifat lemah. Mesti ada lawannya. Jadi kena faham tu. Okey. Itu kata mustahil. Mustahil dia tu bersifat dengan tu. Bukan Allah ada mustahil pada mengadakan. Itu kamu salah faham. Bidang kudrat pun tak faham, bidang iradat pun tak faham, bahas tentang keseluruhan sifat sempurna Allah pun tak faham. Apa benda nak difahamkan? Susah. Yang ni nafi yang tiada menerima tetap sekali-kali. Nafi sama sekali. Adakah Allah itu lupa? Tak. Itu dia. Mustahil. Akal tak terima sekali-kali Allah lupa. Itu maksud dia. Dan terbagi kepada dua bahagi pula, samalah dia ada daruri nazari. Mustahil daruri itu seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Dia kata botol ini bergerak pun tak, diam pun tak. Hai, mana boleh? Dia salah satu. Sekarang dia diam. Baru dia bergerak. Diam balik, baru bergerak. Dia tak boleh dalam masa sama bergerak pun tak, diam pun tak. Gila. Kita sebut gila ke? Mana akal tak terima. Itu kena fikir ke? Tak payah fikir, semua orang tahu. Benda tu adalah dalil secara daruri. Tak payah cari dalil besar-besar. Logik. Jadi nak nolak ilmu logik pasal apa? Ilmu logik, ilmu yang disuruh kita berfikir. Dan mustahil nazari itu seperti suku bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil secara nazari lah. Suku bagi Allah Ta'ala. Apa benda tu? Sekutu. Suku pula. Sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ada 2, ada 3, ada 4. Mustahil. Mana dalil? Kena bawa dalil lah. Sebab dia kena fikir. Pasal apa tak layak Tuhan tu apa dia berdua, bertiga, berempat. Kalau kita fikir pada otak secara ibah, kalau kita kata tak larat buat seorang, buat 2 baru jadi. Kalau ni alam jadi, ada 2, buatlah kata dia. Kita punya akal. Punya akal kita bengong. Bila kamu buat berdua, makna lemah. Dia terbalik. Kali-kali dia. Kalau kamu boleh buat seorang, kamu kuatlah. Tapi kalau kamu kena minta tolong orang, 2 orang buat, jadi lemah. Jadi kalau Tuhan ada 2, lemah. Confirm lemah. Maka bukan sifat Tuhan lah. Otak kena berjalan gitu. Berjalan fikir. Makna daruri pada mustahil sama dengan makna daruri pada wajib. Demikianlah juga makna nazari. Maknanya kena fikir dan tak fikir. Okey, makna jaiz. Jaiz iaitu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya, yakni barang yang menerima tetap dan nafi dengan berganti-ganti dan terbagi pada 2 bahagi, daruri dan nazari. 2 bahagi. Juga jaiz, nazari dan daruri dan nazari. Apa dia jaiz daruri? Secara tak berfikir, seperti bergerak jirim. Botol itu bergerak ke tak? Tak. Sekarang dia gerak lah. Harus dia bergerak. Itu harus. Satu pada satu ketika. Dan berdiam ia pada satu ketika yang lain. Sekarang ni dia diam. Sekarang dia harus nak bergerak. Harus. Benda baru. Boleh bergerak. Itu harus. Tak payah fikir yang tu pun nak cari dalil ke. Seperti menyeksa Allah Ta'ala akan orang yang tak dan jaiz nazari tu, contoh harus pada segi nazari, kena dalil nazari, kita menetapkan sesuatu iaitu seperti menyeksa Allah Ta'ala akan orang yang taat dan memberi pahala akan yang maksiat. Itu harus daruri ke nazari? Itu nazari. Harus ke Ustaz? Itu persoalan dia. Harus ke Allah Ta'ala menyeksakan orang yang buat ibadat tapi bagi pahala pada orang buat maksiat? Akal terima tak? Okey. Hukum akalnya harus. Kalau kata mustahil, mana Tuhan lemah buat? Tak boleh, Tuhan tak boleh buat, tak jadi. Itu maksud dia. Tuhan tak boleh masukkan orang yang buat semayang masuk neraka. Habis kalau tak boleh, tak ada kuasa ke?
Tak ada kuasa tu, makna lemah. Maka wajib kita kata harus je Allah Ta'ala masukkan seseorang itu ke dalam neraka sedangkan dia buat ibadat. Itu yang cakap ahli sunnah wal jamaah. Baik, kotlah kita tak terima. Jawab dia, adakah akal dapat menghukum harus Allah Ta'ala mengazabkan yang taat? Bila dia bawa masalah tu, takut orang timbulkan persoalan. Ya, ada pula dia tu buat taat masuk neraka, buat jahat dapat pahala. Gila ustaz tu tadi. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah, bukan kira gila tak gila. Ya. Tapi dia ulas baliklah, takut orang salah faham. Adakah akal dapat menghukumkan harus Allah Ta'ala mengazabkan orang yang taat? Balik pada akal. Kata hukum akal terima ke? Dan memberi pahala akal maksiat. Ada ketika akal tak faham. Ya, akal tak boleh terima. Sebenarnya jawab dia, tidak sampai menghukumkan dengan demikian itu harus. Akal sendiri, logik akal memang tak terima kalau orang tu buat baik tapi diazab. Okey, tak logik pada akal. Di mana ukuran tak logik tu? Bukan pada sifat kudrat Allah, pada sifat adil Tuhan. Bila tengok telik kepada sifat adil Tuhan, dikira tak logik sebab Tuhan buat zalim. Mustahil Allah bersifat zalim. Tapi kalau tilik kepada sifat kudrat, harus tak? Harus, sebab dia berkuasa tak buat kuasa. Tengok di mana kita telik. Maka sebab tu dia kata akal tak boleh terima lah secara logiknya, memang tak boleh lah. Sebab jadi menafi sifat adil Tuhan. Tetapi sekiranya ditilik pada dalil wahdaniyat Allah Ta'ala, iaitu sifat kudrat, ya, maka ketahuilah bahawanya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Nampak? Tuhan dah bagi tahu dah kaedah dia. Akidah dalam Al-Quran. Artinya tiada disoal terhadap perbuatan Allah Ta'ala. Tu hakikat. Apa Tuhan buat orang boleh tak petikai? Tak boleh. Walaupun pada diri kita kata zalim tu, tak patut Tuhan buat gitu. Tu ramai orang tuduh Tuhan gitu, sebab tu jadi syirik. Kamu kata tak patut, Tuhan kata aku buat patut semua. Sebenarnya manusia tak ada komplain pada Tuhan, tak patutnya Tuhan buat aku gini. Atau buat soalan, kenapa Tuhan buat aku macam ni? Kenapa aku ni semayang bagai laki sepak aku? Aku doa banyak, dapat laki sepak aku, kata orang perempuan. Orang perempuan ni ujian dia banyak tuan-tuan. Dan kadang-kadang ujian dia membawa kufur. Dengan senang jadi perempuan. Dia sembahyang, jaga agama, jaga hukum, jaga taat suami. Dapat suami macam setan. Balik penampar, sepak, terajang, ambil duit. Agak-agak kalau kita tahan nak jiwa kita. Boleh jadi kafir tu. Mana? Kenapa aku sembahyang teruk-teruk, dapat laki macam ni, orang lain tu hoha-hoha jahat, deraka Tuhan, dapat laki penyayang, kau main. Dia buat soalan macam tu je, dah boleh jatuh syirik. Tu kata bahaya orang perempuan ni, dia punya ujian Tuhan bagi tu, ujian berat. Ya, sebab dia tak sama ujian macam para nabi. Ya, berjuang sana sini. Tapi ujian dia di rumah tu berat juga tu. Ya, sebab tu dia pun tak ada nabi, tapi ada orang yang pahala dia macam nabi. Dia bukan nabi, bukan rasul, tapi pangkat dia dapat macam nabi dan rasul. Oh, tu dia. Sebab ujian dia berat. Ya. Jadi jaga-jaga orang perempuan. Jangan buat soalan gitu, kenapa nasib dia lebih dari aku? Kamu dah persoalkan tentang kerja Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kamu jangan tanya apa Tuhan buat. Tuhan tak akan dipersoalkan, dipertanggungjawabkan apa dia buat. Tapi kamu yang akan disoal, apa kamu buat. Dah kamu diinaya, disepak terajang, kamu buat apa? Redha dengan Tuhan. Tu perbuat kita tu. Kewajipan kita adalah redha dengan Allah. Ya. Oh, yang tu tak larat nak redha, sebab tu tak dapat pangkat tinggi. Nak jadi orang ahli syurga ni bukan senang. Okey. Tu kalau ikut itu, tak adalah harapan kita kata memang terima pada akal. Ya, dia nak campak siapa dalam syurga ke, nak masuk siapa dalam neraka ke, ya, dia nak azab siapa ke, tu hak dia. Macam mana Tuhan buat kita, ya.
muka kita ada yang lawa, ada yang huduh. Ya, sebab tu orang yang tak ada akidah ni dia merapu. Ada yang vegetarian, tak nak makan daging apa. Ya, sebab apa? Dia sembelih binatang tak boleh, zalim. Ya. Kalau ikut fikir dunia manusia kemanusiaan kebinatangan, memanglah sakit dia kena sembelih. Sial dia, tak payah sembelih. Habis tak payah makan apa. Itu tak makan daging, tak makan ikan, apa takut bunuh. Terlampau memikir begitu. Tapi kalau kita ikut hukum normal, ya, tak salah sembelih lembu kambing walaupun sakit sebab tu makanan kita. Memang terpaksa gitu. Hukum syarak tak salah, hukum adat pun tak salah. Kalau hukum pada atas diri kita sembelih kambing sebab nak makan, nak kementerian darah, kita sembelih bagi dia mati, tak dikatakan zalim. Boleh tak saya kata orang tu zalim? Zalim kamu, apa? Kamu sembelih lembu makan. Hari-hari kamu sembelih. Mati habis lembu. Tujuan nak makan je pun. Zalim kamu. Tak ada siapa boleh terima kata zalim. Habis kalau Tuhan buat manusia, ya, dia bagi mati, bagi hidup, bagi mati, bagi hidup. Ya. Kau suka dia je. Nampak je sebab dengan sebab orang, tapi hakikat ni dia. Kawan kami, abang saya sulung. Itulah satu-satu anak murid yang ada di Kemunting yang buat live dekat dia. Meninggal hari Jumaat, malam Jumaat. Jatuh motor je pun, jatuh motor kena bonggoi tanah. Jatuh kena bak, pecah retak, terburung. Masuk ICU, tak sedar diri. Baca semayang hajat apa semua semalam, esok tu dah meninggal. Meninggal hari Jumaat. Nak kata apa? Nak kata apa? Apa kita nak kata? Kerja dia. Dia hidupkan, dia matikan. Tu dia. Akal tak boleh nak hukum lah sebenarnya. Tapi itulah. Kalau ikut balik lah, kita fikir sekali lalu, fikir lagi kali kedua. Memang hak dia. Dia nak azab siapa ke, nak masuk siapa yang syurga ke. Hatta kita kata, memilih Nabi Muhammad sebagai Rasul Afdal Anbiya, itu pilihan Allah. Siapa boleh cemburu? Kalau ikut kita nak lah macam tu. Nama pilih Nabi Muhammad, jangan pilih aku. Ya, ada dia nak pilih Nabi Muhammad, jasad itu yang mulia. Hak dia. Maka sebab tu siapa yang berdengki pada Nabi Muhammad masuk neraka. Itu dia. Hak aku. Kalau pegang tauhid betul pada Allah SWT. Ya. Tak boleh kata apa dah kita. Kita ni hamba, ikut je perintah dia. Okey, habis tu. Fa'alul lima yuri, ayat bawah sikit tu saya tinggalkan syarah dia tu. Fa'alul lima yuri, dia buat apa yang dia nak. Nak kata apa kamu? Akal boleh terima lah akhirnya. Hakikat kita kena terima juga. Okey. Jadi akal boleh terima ketika mana kita pandang pada kudrat iradat Allah. Habis. Akal boleh terima benda tu berlaku. Pandang pada sifat adil Tuhan, akal tak boleh terima lah. Sebab dia bercanggah dengan adil. Tidakkah demikian itu tertegah pada syarak? Ya. Yang demikian itu memang tertegah pada syarak. Menunjukkan, saya tinggalkan terus, kerana hukum syarak kadang-kadang tak sama dengan hukum akal. Ya. Okey, habis. Kemudian kita pergi pada kenyataan sifat yang wajib bagi zat Allah Ta'ala. Masuk bawah sifat 20. Kira laju ni. Pukul 12. Sampai Zohor larat ke ni? Saya betul larat. Okey, dengan ijmal dan tafsil. Ada satu kenyataan. Dia kata orang mengaji sifat 20 ni tak cukup mengaji sifat Allah yang disebut dalam Quran. Sebab dia ngaji 20 je. Sifat Allah ada 100 dalam Quran. 99 campur 1 je 100. Jadi ada lagi 80 tak cukup. Orang yang buat kenyataan tu orang Sri Iskandar rasanya. Ni nak abang bagi. Itu dia. Tak ada nas yang jelas kata setiap orang wajib menghafal Asmaul Husna dan faham Asmaul Husna. Cari ijma' ulama ada kata gitu. Ada satu ayat yang Allah Ta'ala suruh hafaz. Dalil mengatakan wajib hafaz nama-nama Allah, Asmaul Husna tu. Siapa tak hafaz masuk neraka.
Kalau kata ada dalil itu wajib lah, ramai yang masuk neraka ni. Ramai sungguh. Saya tak hafal 100 tu. Kalau nasyid boleh lah, kadang lupa. Nasyid dengan budak-budak ingat. Habis nasyid kadang lupa. Atau masuk neraka esok kalau malaikat mau tanya. Malaikat sama dia. Ma rabbuka. Sebutkan nama Allah, jenuh tak jawab. Ya. Dia faham. Yang dia naknya wajib atas setiap mukallaf lagi sah iman, ya, mengenal Allah. Yang asas. Okey ya. Kenapa bukan 100, kenapa bukan 99, kenapa 20 saja, bukan 13? Nanti kita bahas, ya. Okey, dalam kitab Pati Faridah, selain daripada kitab ni tuan-tuan, tuan-tuan juga boleh mengajar pakai kitab Pati Faridah. Saya setakat ni 2-3 tempat dah saya mulakan kitab Pati Faridah. Dia walaupun tidak diijazahkan, memang dibenarkan untuk kita baca. Itu adalah kehendak pengarang kitab. Dia minta kita sampaikan ilmunya, hadahkan Fatihah dekat dia. Jadi saya ambil, memang barakah. Ya. Allahu Akbar. Jadi memang saya baca kitab untuk saya ni memang banyak tempat. Dah khatam 2-3 kali lah. Tapi nak ambil aura baru, saya baca Pati Faridah di Kampung Sendang, Tanah Sendang. Kemudian pindah daripada Taman Sendang, kita akan pindah ke Venice, InsyaAllah minggu ketiga Maghrib. Okey, Pati Faridah ni dia susah sikit bahasa dia sebab dia bahasa petani betul. Pure. Orang tak mengaji petani, tak kawan Kelantan, tak faham. Dia ada dialek Kelantan dia, dialek petani ni. Tapi dia sana detail. Dia bagikan sifat tu ada 20, ada 13. Dia terang. Dalam kitab dia tak ada, ni dia 20 je. Kita ambil Mu'tamad. Okey ya. Okey, kenapa bukan 100, kerana 20 saja? Okey. Kerana dilihat pada keseluruhan ayat Quran dan hadis, kemudian ya dicatatkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari hanya 13 sifat. Dan 13 sifat itu merangkumi apa yang ada Quran dan hadis. Tak payah sebut semua. Yang penting faham apa yang ada dalam Quran dan hadis. Maka ulama-ulama meneliti apa yang ditulis daripada kitab-kitab karangan Abu Hasan Asy'ari. Ada 13 sifat. Sebab tu puak salaf, golongan yang pegang pada salaf, iaitu 300 tahun hijrah sebelum selepas Nabi wafat sampai kepada 300 hijrah, mereka berpegang kepada 13 sifat. Lepas 300 puak khalaf atau 500, sebagai ulama kata 500, ada kata 300, yang masyhurnya 300 ke atas sampai zaman kita, mereka berpegang pada khalaf, iaitu 20 sifat. Okey. Kenapa 13? Kerana itu je yang didapati oleh ulama yang tercatat dalam kitab-kitab Abu Hasan Asy'ari, dan dia merangkumi seluruh sifat kesempurnaan Allah. Tak payahlah sebut banyak-banyak. Ya. 13 cukup lah. Kerana dia menepati segala sifat Allah dan cukup untuk mengenal Allah, yang kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian datangnya Abu Mansur Maturidi. Saya kembali ke Malaysia tahun 1999. Jumpa seorang yang masyhur Wahabinya, orang Melayu. Baru saya tahu rupanya orang Wahabi ni anti dengan Maturidi. Sebelum saya tak tahu. Saya faham dia pun tak suka Al-Syairah je. Rupanya sekarang ni dia macam nak berbaik dengan Abu Hasan Asy'ari, banyak memuji Abu Hasan Asy'ari, tetapi bila sebut Abu Mansur Maturidi, mereka tak boleh terima. Ini cara Wahabiah sekarang lah. Style dia, style. Okey. Tak kisahlah nanti, biar dia bang. Kita nak terang. Okey. Macam saya sebutkan sejarah tadi, Abu Hasan Asy'ari tak susun satu kitab nama sifat 20, sifat 13. Tapi apa yang disebut dalam kitab dia, dia petik-petik ada 13 sifat tu. Kemudian Abu Mansur Maturidi,
Dia kata mana boleh 13. Sebab 13 dia sama sampai dekat sifat ma'ani. Sedangkan dia kata siapa yang menafi sifat maknawiyah itu jadi kafir. Maka dikeluarkan, kerana zaman ni dia tahu zaman orang yang tak faham ilmu tauhid, tak faham segala sifat ni, maka dikeluarkan. Dia takut nanti orang tak sebut sifat maknawiyah, dia jadi kafir. Dikeluarkan 7 sifat tu, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu mutakaliman ila akhir. Basiran mutakaliman, apa ni? Sami'an basiran mutakaliman ila akhir. Ya, 7 sifat lagi dia buat keluar sebab dia kata dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ada sebut dalam kitab kita ni, menafikan sifat ma'ani fasik, menafikan sifat maknawiyah kafir. Jadi kalau tidak disebut sifat ma'ani, hanya disebut sifat maknawiyah, ma'ani tidak sebut maknawiyah, ya takut-takut nanti dia nafikan sifat maknawiyah. Itu je khilaf je. Maka pandangan ulama relevan dia. Tapi kenapa Abu Hasan Asy'ari tak sebut? Itu alasannya. Apa? Abu Mansur Maturidi alim pada Abu bukan boleh bandingkan gitu tuan-tuan. Ulama ni bukan kita boleh bandingkan. Oh, dia sebab dia ni alim pada dah. Abu Hasan Asy'ari alim. Abu Mansur Maturidi alim. Tapi dia nampak pada zaman tu keperluan lagi. Apa yang disampaikan oleh Abu Hasan Asy'ari mungkin tak cukup. Sesuai pada zaman dia, sesuai pada penggunaan orang zaman tu, dah cukup sebagai tauhid mengemaskan mereka untuk menolak Mu'tazilah. Itu pada ketika tu. Tapi bila berbalik pada zaman sekarang, dia kata tak boleh ni, tak boleh. Sebab ahli sunnah punya sama juga Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi mengatakan siapa menolak sifat maknawiyah kafir. Saya bimbang ni dia kafir-kafir peri je. Sebab dia tolak sifat maknawiyah. Cuma kata Abu Hasan Asy'ari, buat apa sebut banyak-banyak? Kalau kamu nak kata Allah bersifat qudrat, confirm dia ada sifat kaunuh qadiran. Memang kalau kita fikir sekali lalu, ya, betul. Kita nak kata, ustaz tu hidup ke mati? Hidup. Mana tu hidup? Itu hal keadaannya hidup. Lah aku kata dia hidup. Kalau dia tak hidup, aku tak kata dia hidup. Itu beza kaunuh qadiran, kaunuhu mayit, kaunuhu hayyan dengan kaunuh kadang sifat hayat. Hayat dengan hayat tu lain. Lain segitu. Ya ke mati? Ya ke hidup? Iya, mana tahu dia hidup? Dia nak cari sifat maknawiyah lah tu. Mana kamu tadi hidup? Tadi dengar suara dia. Ngeroh punya. Takkan mati. Hal keadaan dia hidup baru aku kata dia hidup. Nampak? Jadi kata Abu Hasan Asy'ari, kamu tak sebutlah sifat maknawiyah, sebut sifat ma'ani dah lah. Hayat. Kalau dah sebut dia hidup, tentulah dia hal keadaan hidup. Itu hujah Abu Hasan Asy'ari. Yang sebut hujah tu ulama untuk memperbaiki. Ulama dulu membaiki, bukan memusnahkan. Jadi kita terima 13 tu atas alasan Abu Hasan Asy'ari tak nak sebut sebab benda dah ada dalam tu, buat apa korek. Habis Abu Mansur Maturidi, dia takut nanti ada orang tolak sifat maknawiyah. Sebab orang makin jahil. Ya juga, ya. Kita pun pakai Abu Mansur. Sebab apa? Sebab kita tengok kesesuaian orang zaman sekarang. Dan akhir sekali tuan-tuan, betul lah Abu Mansur Maturidi cakap. Tak sebut 20, memang takkan sebut. Bukan cakap tu. Yang menafi sifat 20 pada dah sekarang ni. Tak ada sifat 20-20 ni kata dia. Lagi berat, mazhab kami tolak sifat ma'ani, maknawiyah pun dia boleh kafir, kamu tolak semua kali. Kita guna hujah tu lah hari ni. Nak macam mana? Tolak tu boleh 20. Berat ni. Tolak 7 pun ulama takut dah. Jadi itu bezanya. Jadi apa beza antara dua Abu Mansur Maturidi dan Abu Hasan Asy'ari? Tak ada beza. Beza pada sebut akidah satu. Kedua-dua menyatakan Allah bersifat maknawiyah. Cuma seorang sebut, seorang tak sebut. Itulah isu dibawa kelahi. Macam orang politik. Jadi kelahi. Kamu ni bukan ikut Abu Hasan Asy'ari. Ya, Abu Hasan Asy'ari 13 je. Dia kata yang kamu kira sampai 20 sampai suruh. Ini tak ikut betul ni, Asy'ariyah ni sesat ni. Saja nak bergempur. Jangan benda tu tak khilaf pun. Khilaf pada sebutan, bukan khilaf pada hakiki.
tetap kedua-duanya ahli sunnah wal jamaah. Metodnya berbeza. Tapi orang tak reti cakap ni payahlah. Tak mau dengar cakap. Okey, habis sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala secara tafsir kita tahu dalilnya adalah sifat 20. Itu sifat 20. Wujud, qidam, baqa', muqalah, fatul. Baik. Tapi sifat kekamalat tiada terhingga bilangnya. Itu pun kena bagi tahu masyarakat. Sifat yang kamalat bagi Allah, sempurna bagi Allah, tidak terbilang banyaknya. Tapi yang wajib kita tahu, ilmu yang wajib, macam silibus lah juga. Had mana yang kena tahu? 20 cukup. Tahu macam mana? Detail. Secara tafsir. Tafsir pun umat ulama ukur kan. Tafsir tak mana, bukan tafsir sangat. Cukuplah tahu dah tu, habislah. Gugurlah fardu ain, gugurlah hukum wajib dan syarat sah iman. Baru sempurna iman. Okey. Kepada berapa bahagi pula sifat ni, tuan-tuan kena terangkan masyarakat antara dia. Benda ni tak wajib. Tapi dah masuk ilmu, bahaslah. Kena bagi tahu gitu. Kadang-kadang dengan berbelitnya ilmu sifat 20 ni, orang jadi jemu belajar. Alasan nak belajar tu je. Saya nampak gitu. Sebab kalau ikut berbelit, pekah lagi berbelit. Pekah lagi berbelit. Berbelit sungguh-sungguh. Tapi kerana orang minat dengan pekah, rajin mengaji, rajin doa, dia akan jadi senang bagi orang yang ahli pekah. Macam juga tauhid. Susahnya sebab kita tak minat. Tak minat, nampak susah. Benda kan susah mana pun. Okey, cuma kena ingat. Malam saya sebut, hari ni saya sebut lagi. Semalam baca kitab yang sama, kitab Fatih Faridah. Di belakang Datuk. Sifat 20 ni bagi pada 4, bagi tahu kepada masyarakat. Bagi sebagai gambaran ilmu. Jangan bagi dia belajar sampai dia tak tahu apa benda apa dia belajar. Gambar rangka ilmu pun dia tak faham, pembahagian pun tak faham. Kurang-kurang dia tahu ilmu tauhid bagi 3. Uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, nubuwah, sangiyah. Kemudian ada sifat 20. Ya, ada mustahil, ada harus. Ya. Yang 20 pula bagi 4. Tak boleh ingat ke? Apa dia bagi 4? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, manawiyah. Boleh ingat? Boleh kan? Ustaz-ustaz belaka. Jadi, siapa tak boleh ingat apa nafsiyah, apa salbiyah, apa ma'ani, apa manawiyah, tak boleh sebut 4 tu, ya, tak boleh kahwin 4. Sebab apa? Sagi tukar nama bini. Marah. Masuk rumah salbiyah, panggil nafsiyah. Masuk rumah nafsiyah, tak panggil siapa petimah mana. Marah kawan. Nama bini baru 4 pun tak ingat, kata dia. Gatal nak nikah 4. Jadi, hafal ni dulu 4. Baru boleh nikah 4. Ya, ini, apa Ustaz sebut hari itu? Tauhid bagi pada 4. Yang sifat 24. Apa dia? Ingat salbiyah je. Yang lain tak ingat. Memang tak boleh kahwin banyak. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Okey. Pasal apa nak bagi-bagi pula? Tapi cucu tuan-tuan jangan diajar ilmu ni. Ikut atuk je sifat 20. Sifat 20 bagi pada 4. Dia baru umur 4 tahun. Rayahlah dia tak faham. Ilmu ni ikut kadar orang lah. Kanak-kanak kita ajar asas. Asasnya sifat 20 lawannya. Dah lah, tak payahlah bagi 4. Tapi tuan-tuan ni asatizah satu. Yang keduanya orang dewasa. Yang pernah dengar dulu, cuma lupa-lupa. Maka kita terang. Terang kat masyarakat balik bagi ingat. Ilmu ni kot mana pun manfaat. Okey, terbagi ini sifat sekira-kira makna. Tu bahasa dulu. Pada segi maknanya, kalau kita tengok 20 sifat ni, dia ada pasal dia. Pasal 1, pasal 2, pasal 3. Dia tak sama. Siapa yang tengok ni? Orang mantik lah. Kita tengok serupa je. Mana tahu nak bagi? Ulama' lah bagi dia tengok. Dia kata ada bagi 4 tu. Pasal-pasal ada 4 bahagian tu. Okey.
Nanti takut tuan-tuan dia cari pula kitab. Zaman sekarang zaman teknologi. Dia ponggahnya kitab Abu Hasan Asy'ari. Ponggah habis semua karangan Abu Hasan Asy'ari, dia pun bentang depan tu, dia buat research. Tak ada pun mana-mana kitab yang dikarang oleh Abu Hasan Asy'ari membahaskan sifat 20. Maka siapa yang mengaku bermazhab Abu Hasan Asy'ari mengaji sifat 20, mereka adalah pembohong dia. Termasuk kita sekali Banjar. Tu jaga-jaga kena mengaji sejarah dia. Kenapa kita mengaji sifat 20? Siapa yang mula mengarang sifat 20? Kitab Ilmu Barahi, Imam Sanusi, tu salah seorang dia. Ya. Bukan terus direct dengan Abu Hasan Asy'ari dah. Jadi tuan-tuan duk mengaku Abu Hasan Asy'ari tu, dia membantai kau tu tak tahu nak kata apa dah. Abu Hasan Asy'ari pelopor pada ilmu je, yang membentuk metod, susun atur. Ulama-ulama kemudian lah. Supaya kita nampak gambaran ilmu tu senang, jelas, terang. Tujuannya nak kenal Tuhan, bukan nak berkelahi bahas. Dia pun mengaji ilmu kerana nak dapat BA, Master, PhD. Sebab tu dia berbahas. Bahas tu kelahi kumpang-kumpang sampai sudah tak beramai juga. Dia bahas. Kita bukan nak bahas, kita nak faham bela ilmu tu sampai kenal siapa Allah. Tu nak faham tu. Baik, bagi pada 4. Nafsiyah. Nak baca juga kan nafsiyah? Petang ada lagi kan? Okey. Kita bagi tahu dulu. Okey, kita bagi secara ringkas. Kenyataan sifat nafsiyah. Pasal dia ada tu, pasal ustaz kena tahu juga. Apa makna nafsiyah dan nyatakan apa dia dan sebutkan lawannya dan dirikan dalil atasnya. Dia kata sifat nafsiyah tu sifat nafsu lah kita. Kita kan ada nafsu kata dia. Ada orang mengajar gitu. Janganlah mengarut gitu tuan-tuan, ikutlah istilah syar'i. Apa yang istilah tauhid, guna istilah tauhid. Jangan guna istilah diri sendiri. Salah segi peraturan ilmu, disiplin ilmu. Jadi esok orang tak respect dah kita sebagai ustaz. Ada orang dia buat gitu terjengkel. Kata kamu ustaz ke cakap gitu? Ya, kita bila kita buat satu takrif sendiri, kita dah mencabul asal ilmu tu. Dia ada takrif dia sendiri, pengenalan dia sendiri. Baik. Apa makna nafsun, diri? Diri zat. Asal nafsu tu diri. Maknanya diri. Bukan nafsu. Ya. Dan nyatakan apa dia. Makna nafsiyah itu iaitu kelakuan yang sabit bagi zat selama ada zat. Ni tarikh ilmu tauhid. Faham tak? Kelakuan yang sabit bagi zat selama ada zat. Sifat contoh wujud. Wujud tu dikata sifat nafsiyah. Kenapa digelar dia sebagai sifat nafsiyah? Sebab perkataan wujud itu kita letak pada siapa? Ada. Ada tu apa yang ada? Sesuatu zat. Okey, bila kita letak ada tu pada zat, setelah zat tu ada, dia berkait tu je. Bila dia ada, baru kita kata dia bersifat ada. Kalau benda tu tak ada, ketui dia tak ada lah. Ada tak botol atas meja ni? Tak ada Ustaz. Tak boleh kata ada. Sifat ada tak boleh letak tu. Botol ada tak boleh. Sebab dia memang tak ada. Diri ketui tak ada. Baik, saya angkat botol letak sini. Ada tak? Ada diri botol itu. Tu nafsiyah. Okey Tapi kalau saya tanya diri botol itu. Botol itu cantik tak? Cantik. Ya. Cantik tu bukan nafsiyah. Bukan nafsiyah. Bukan masalah botol itu ada tak ada. Dia tanya cantik je. Cantik tu satu sifat yang berdiri dengan zat. Tumpang, bukan diri zat. Jadi sebab tu dia kata tak confirm. Pasal apa dia berkelahi bab ni? Inilah ilmu tauhid pada balah juga. Imam Fakhr Razi berbalah dengan Abu Hasan Asy'ari dalam bukan berbalah, berkhilaf. Berkhilaf Imam Fakhr Razi dengan Abu Hasan Asy'ari. Imam Fakhr Razi walaupun alim fiqh, alim tafsir, dia juga alim tauhid. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari yang katakan wujud itu diri zat.
Pasal saya kata tadi, ingat balik. Abu Hasan Asy'ari dia tak susun sifat 20 macam kita susun. Dia sebut je. Jadi sebut Allah bersifat wujud. Tapi wujud tu bukan sifat, dia zat. Wujud tu sendiri zat Allah. Dia sebut wujud, zat, bukan sifat. Jadi Imam Fakhr Razi, dia perkembangan ilmu makin jauh dah. Dia makin kembar, makin luas, orang dah makin alim ramai. Ya, mula-mula berhujah, bertikal lidah. Akhirnya Imam Fakhr Razi kata, wujud tu sifat, kata dia, bukan zat. Dia mula nampak ke situ. Wujud tu sifat lah, bukan zat. Sebab dia nama yang diletakkan pada sesuatu zat ada. Zat dia botol. Kita letak ada tak ada je. Bukanlah diri botol. Sifat yang diletak pada botol. Ya. Maka berkelahi itu sebenarnya tak jauh mana pun, dekat-dekat je. Tapi bila kata ulama gitulah, dia akan letakkan hujah atas diri dia sendiri walaupun nampak selisihnya sikit je. Itu kata menunjuk apa tu? Menunjuk ulama dulu dia strict. Dia tegas. Dia tak macam kita. Saya tengok ulama mutakhirin lah, saya pada muda, zaman muda sampai saya tua. Dulu dia cakap lain, sekarang cakap lain. Dia ada sampai 3-4 peringkat. Mula-mula ni cakap macam ni, lepas tu ubah sikit, kemudian ubah sikit, sampai dekat nak mati ni berubah pula cakap dia. Kita tidak ada pendirian yang teguh dalam ilmu, sebab kita letakkan satu hukum tu atas dasar rasa, perasaan, agak-agak. Macam ulama dulu tak boleh, dia tegas. Walaupun benda tu nampak alah selisih sikit je, sedikit kata banyak ke, dia kata yang tu, orang ni kata yang ni. Ketegasan, kita nampak jelas ketegasan ulama dahulu. Sebab tu mereka dia pegangi muktamid, dia pegangkan diri mereka sebagai kaul mereka diambil, dijadikan hujah. Kerana apa? Kerana percaya pada ulama dulu. Ulama sekarang dia berubah-ubah lah. Okey, sama ada zat. Okey, hal. Dia hal. Pada hal, hal juga. Tiada dikeranakan dengan satu kerana. Sudah. Benda pula Ustaz. Sampai kat sini kami jam. Ini yang bagi tahu tuan-tuan ni, antara benda bahasa tauhid yang susah ni. Saya mengaji daripada saya ngaji pondok lagi sampailah ke Mesir. Jadi saya lupa, saya ingat nak bawa kitab saya mengaji kat Mesir tu, saya lupa langsung di tebal ni. Kitab tauhid kuliah lah. Dia ada bahas bab nafsiah ni macam tu. Jadi saya dah mengaji pondok ni biasa dah, saya baca sama je lah. Cuma bagi saya kitab Mesir ni susah, bahasa dia banyak sangat. Bahasa dia tinggi-tinggi, kita tak faham. Tapi inti kandungnya lebih kurang kita ngaji pondok kan. Kawan datang, Ustaz dia kata, ni dia kata ni, mu'allalatun bi'illah. Duk faham dia kata. Dikerana dengan satu kerana ke apa tu dia kata. Kena terang dia pula. Orang tak biasa kitab tu dia tak boleh faham. Dia mu'allalatun bi'illah. Mu'allalah diilatkan, dikeranakan dengan satu kerana. Itu istilah dalam tauhid dia jumpa. Dan fiqh tak jumpa. Okey. Nanti saya terangkan, jangan risau. Yakni kerana sifat yang lain. Dia tidak dikeranakan wujud tu, sifat nafsiah tu. Bila kata dia sifat nafsiah, dia satu hal yang kita letakkan, kita sabitkan pada sesuatu zat, dan dia tidak dikerana dengan satu kerana sifat lain. Okey, apa maksud tu? Maksudnya, nak terang balik, dalam pembahagian 4 sifat ni, sifat nafsiah dia adalah hal. Tapi halus sabitatun tidak dikerana dengan satu kerana. Tuan-tuan hafal itu dulu, baru tuan-tuan tahu beza. Dia hal yang tidak dikerana dengan satu kerana. Sifat salbiah dia bukan sifat hal, dia sifat salab, terbalik. Sifat yang menunjukkan, menafikan, dia sifat nafi dia panggil. Sifat yang menafikan kekurangan Allah. Intipati yang ni tuan-tuan kena terang kat orang kampung ni. Salbiah tu, dia kata salbiah sebab dia menafi sifat kekurangan Allah. Okey. Yang ketiga, ma'ani. Dia bukan sifat hal juga. Dia sifat zat. Sifat wujudiah. Silap.
Sifat ma'ani, sifat wujudiyah. Sifatun wujudiyatun qa'imatun bizatillahi. Dia sifat wujudiyah. Saya nak bagi beza dulu. Saya tak mau terang, saya bagi beza dulu. Yang keempat, balik hal. Sifat ma'ani, ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah, dia hal sabitah juga. Halun sabitatun. Hal yang sabit bagi zat, tetapi dikerana dengan satu kerana. Nampak tak? Jadi dia nak bagi tahu yang ni tak sama dengan ma'ani, ma'nawiyah. Dua-dua tu hal. Sifat salbi, sifat nafsiyah pun sifat hal, sifat maknawiyah pun sifat hal. Okey. Jadi nak menetapkan ada tak ada botol ni, ada dan tak ada, sifat ada tu tak payah kita tengok sifat lain. Ada botol, adalah dia. Tak ada dua sifatnya. Ya, tak dikerana dengan satu kerana. Itu satu maksud dia. Ada maksud yang kedua, tak apa, kita pegang maksud pertama. Yang maknawiyah dah, sifat maknawiyah dia hal juga. Hal. Tapi menetapkan hal keadaan dia ada tu setelah ada sifat ma'ani. Nampak? Dikerana dengan satu kerana yang lain. Ada sifat ma'ani, baru ada sifat maknawiyah. Tak ada sifat ma'ani, tak boleh kata ada sifat maknawiyah. Tapi ada sifat ada wujud, tak semestinya ada sifat lain. Tapi sedangkan sifat lain yang menumpang sifat wujud. Berbeza dengan maknawiyah, dia mesti ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani pun berlazim-laziman dengan sifat maknawiyah. Ada sifat kudrat, mesti ada sifat qadiran. Ada sifat qadiran, mesti ada sifat kudrat. Dia berlazim-laziman. Jadi adanya sifat hal keadaan dia tu berkuasa sebab dia ada sifat kuasa. Dikeranakan dengan kuasa. Dikerana dengan satu kerana. Itu je nanti tuan-tuan pening. Apa dia tiada dikerana dengan satu kerana? Pening ni. Tak, dia hal yang tidak disebabkan satu sebab lain. Apa dia? Wujud dengan diri dia. Okey. Habis. Seperti maknawiyah yang lagi datang, dia datang dengan sebab sifat lain. Ya, tidak tak ada kata kudrat, tak ada qadiran. Dan ianya, iaitu nafsiyah itu sendiri yang menunjukkan atas yang bersifat dengan dia diri zat. Bukan makna yang lebih atas zat. Pening kami kat sini kata dia. Apa pula? Yalah, ada tu sebab diri botol tu. Nafsiyah. Kita boleh kata dia bersifat ada, wujud sebab ada botol tu. Nampak diri botol tu. Tapi bukan kita nak menetapkan sifat lebih dia. Kecuali dia botol baru ke lama zat. Baru lama tu baru sifat yang lebih atas zat. Baru lama. Tapi kalau wujud bukan sifat yang lebih. Dia memang diri botol tu. Nak cerita pak wujud tu je. Orang dulu senang hafal wujud artinya ada dah cukup. Kajar orang kampung pun pening-pening dia. Wujud artinya ada dah, tak payah wujud zati ke. Wujud dia tu macam apa ni sifat lebih ke? Ya. Dan iaitu wujud artinya ada. Itu bahasa Melayu lah. Allah Ta'ala lawannya tiada. Lawan bagi ada, tiada lah. Okey, tiada tu boleh tak sifat tu layak lah bagi Tuhan? Maka iaitu mustahil. Apa mustahil? Tiada tu. Adam. Bahasa Arab Adam lah. Dalil akal. Okey. Dalil akal. Kenapa dia panggil dalil akal? Orang komplain ni, dia kata sepatutnya Al-Quran dengan akal didahului Quran baru akal. Dia saja dah orang nak bagi orang confuse ni. Dia tak boleh senang orang duduk. Benda tu tak salah pun. Tapi bila manusia ni dia tak boleh tengok orang senang, dia tak boleh tengok orang relax. Dia saja cari, tak apalah hampa nak pegang pandangan hampa, aku nak korek juga bagi hampa tak sedap duduk. Ya. Jadi dia kata sepatutnya kita Quran dulu baru hadis, lepas tu baru akal. Ini tak. Hampa mengaji tauhid dengan Ustaz Karudin, pakai akal dulu baru Quran hadis. Ya. Kita pun ya kelipok macam mata. Ya tak, ya juga kata.
Patut kita pakai Quran dululah. Okey. Sebab tu dia tak faham. Kita menetapkan sifat 20 tu, menetapkan ada dan tiada Allah Ta'ala sebenarnya. Nak menetapkan ada dan tiada sesuatu tu dengan akal. Dia dengan akal, bukan dengan dalil wahyu. Tapi kalau nak menetapkan hukum syarak, wajib semayang, wajib haji, wajib zakat, itu dengan dalil Quran hadis. Dia tak boleh menetapkan dengan akal. Sebab kalau tetap dengan akal, kita buat seronok kita lah. Buat apa semayang subuh, kata sejuk lidah. Buatlah waktu lain. Kita pun reka sendiri lah. Sebab akal tak boleh hukum. Yang hukum tu Allah Ta'ala hukum. Itu hukum syarak, hukum yang wajib kita patuh. Sekarang ni nak menetapkan ada tak Allah tu, tak payah dia gunakan Al-Quran sebenarnya. Macam tuan-tuan yang kata, ni ada detik tu ni. Ada lah ustaz tu kipas berjalan, lampu menyala. Pakai akal je. Pakai Quran. Begitu kan menetap Allah. Cuma pencipta alam ini namanya siapa? Nama tu syarak. Tak boleh reka main. Tak mau buat nama Allah, buat nama lain. Kafir tu koi. Hukum syaraknya salah. Kerana itu pegang Quran dan hadis. Jadi tu ada pengaruh cakap orang. Kita pakai akal. Pasal apa? Nabi Ibrahim alaihi salam guna akal. Saya banyak buat model tu kat orang kampung. Mengajar. Dalam Quran dia sebut afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Banyak ayat-ayat gitu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayat. Sebut langit, bulan, bintang, bumi apa semua, tuan-tuan kena terang masyarakat. Dia suruh buat apa tu? Dia suruh fikir, itulah tanda-tanda ada Allah. Jadi sebab itu ahli sunnah wal jamaah, kitab kita guna dalil kata ada Allah, ada alam. Siapa bagi tahu tu? Ulama mereka tak. Quran yang bagi tahu sebab dia kata tu, hang tengok langit bumi tu adalah tanda. Tanda apa? Tanda ada Allah. Tapi Quran dia sebut satu-satu lah. Bumi, bintang, bulan, sungai, laut, banyak nak sebut. Semua tu alam lah. Semua tu alam. Pakai alam je senang. Salah ke orang mengaji tauhid ni? Ya Allah. Mereka guna Quran lah tu, tapi dia proseskan ayat Quran itu dengan dalil akal. Sebab Tuhan yang suruh fikir, dia tak suruh terima gitu je. Berfikir supaya faham. Dalil akal, sebab tu bagi dalil akal. Nabi Ibrahim AS sebelum turun wahyu lagi dia beriman dengan Allah. Dia tak terima wahyu. Sebelum tu, belum jadi rasul, dia dah beriman dengan Allah. Dia tengok matahari, dia kata tu Tuhan. Hilang matahari, datang bintang, dia kata, datang bulan, dia tengok bintang, dia kata tu Tuhan. Datang bulan, hilang bintang, dia kata bukan. Takkan Tuhan boleh hilang. Mari, mana dia fikir gitu? Wahyu. Mana datang kitab lagi masa tu? Suruh Ibrahim tak turun lagi. Akal dia boleh berfikir dengan baik. Akal yang hukum. Semua hilang, bukan Tuhan lah tu. Akhirnya dia dapat hukum. Tuhan tu bukan jenis berubah-ubah. Maka sebab tu kata-kata yang baru tu berubah, berubah tu baru. Tak layak jadi Tuhan sebab Nabi Ibrahim yang ajar. Quran lah. Takkan kita pakai dalil akal je dah. Akal. Dalil Quran, tapi kita proses dengan faham dengan akal. Tuhan yang suruh kan marah, heran tu. Tuhan suruh fikir dengan akal. Wahabi tak bagi fikir dengan akal. Mana satu nak ikut? Nak ikut Tuhan ke ikut Wahabi? Ikut Tuhan lah. Tuhan suruh fikir afala tafakkarun. Fikir tu. Siang malam. Dia memanglah Quran sebut itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Bahawasanya dalam kejadian langit dan bumi. Apa dia kejadian langit dan bumi? Hang tengok apa sahaja yang berlaku dalam bumi tu. Beranak, mati, ada ulat. Nak cerita banyak lah, tak larat nak buat senarai. Jenuh buat senarai. Tak habis. Cukup dia kata apa yang berlaku dalam, yang kejadian dalam langit dan bumi.
Yang besar sekali ikutlah hang tak nampak. Semut tak nampak, gula tak nampak, orang beranak tak nampak, kok buta perut. Ya, siang malam tu yang berubah tu. Tu kok nampak. Ya. Wa ikhtilafil lail wan nahar. Itu kata berubah-ubah. Siang malam tak nampak lagi ke? Tak nampak lagi, memang buta perut. Berubah tu mari mana berubah? Alam. Siapa buat? Allah yang buat. Dia tak boleh berubah sendiri. Dia tak boleh jadi malam siang sendiri. Dia mesti ada yang bagi jadi malam siang. Tu yang Tuhan kata tu. Maka sebab tu ulama kata dalil ada Allah alam ini. Tepat dah tu, tak berubah dah akidah. Saya duk ragu-ragu orang dengan wahabi. Wahabi kau jolok sikit kita pun nak ketar dah kadang-kadang. Ya. Wah, aku nak cari dalil ni, dalil Quran tak ada ni. Bongok orang ngaji tak faham. Ya. Faham betul-betul. Ya. Dalil tu kita faham tu, Tuhan yang suruh cari dalil. La ayat. Itu tanda-tanda, bukti-bukti wujudnya Allah Ta'ala ada alam ini. Ya, faham betul. Tu bagi dalil akal. Berakal dia boleh menetapkan sesuatu betul atau tak betul. Jika akal diguna betul-betul lah, yang jadi guna akal tak betul itu memang. Ya, okey, tengok ya. Dalil akal baginya sekalian makhluk ini tu dalil. Semua makhluk ni lah dalil sebagai ada Allah. Yang ni daripada adanya dan tiadanya, gerak dan diamnya. Ya. Dia pun buat dalil. Ada saya dengar dulu dalam radio. Dia kata, pasal apa kata dalil ada Allah kerana ada alam? Kalau kata dalil ada Allah tu kerana ada alam, kalau alam dengan Allah siapa buat dulu? Siapa dulu? Alam dulu ke Allah dulu? Allah dulu. Jadi sebelum ada alam, tak adalah dalil Allah ada. Orang pun nganga. Dia tanya juga. Jadi kalau tak ada alam, tak ada Allah. Lah. Dalil dengan madlul pun tak faham. Gagah jadi mufti. Ya. Dalil dengan madlul pun tak faham. Tak semestinya bila ada dal, tak ada madlul. Ya. Tapi kalau ada dal, mesti ada madlul. Ya. Okey. Ada Allah. Ya, kerana ada alam ini, wajib kita kata ada Allah. Tapi tak semesti tak ada alam ini, tak ada Allah. Ya. Sekarang ni kita wujud dah. Wujud. Ada tak dalil? Ada. Sebab kita wujud dan kita ada dalil menunjuk ada Allah. Wajiblah kita gunakan dalil mengatakan Allah ada. Kalau tak ada dalil, kita pun tak ada. Bila kita tak ada, hang nak cari Tuhan apa? Tak payah cari Tuhan lah. Sekarang ni bukti je dah ada. Allah tu ada. Kenalah sebut dalilnya. Jadi kita guna apa yang ada kat kita, adanya Allah sebab kita ada. Dah lah. Kewajipan kita dalam dunia ni je. Tu kalau kita tak ada, tak wujud, tak payah masuk syurga dan neraka pun. Tapi hakikatnya ada Allah Ta'ala tu bukan semesti ada dalil. Tapi bila ada dalil, mesti kata ada Allah. Tu. Kita balik. Sekarang dah ada dalil, nak nafi apa lagi? Memang ada dah alam ni. Maka tak boleh nafi kewujudan Allah. Okey, tu dia dah pusing-pusing orang pun ya tak je juga kita pakai Quran je lah. Tak bolehlah ngaji sifat 20 ni kita buanglah kitab bakar habis kita dia. Okey. Apa sebab ada makhluk ini dan tiadanya itu menunjukkan atas ada Allah Taala, tu pun saya dah terangkan sebenarnya secara langsung. Kita boleh tengok pada segi ilmu mantiknya. Okey. Dah terang dah tu sebenarnya. Okey, dalil nakli, nampak? Kitab ni satunya saya dah kenal tuan-tuan, dia tak pakai dari akal, dia bawa dalil nakli supaya jangan orang menuduh kita pakai dalil akal semata-mata, tak pakai Quran hadis. Pasal orang menuduh ni pandai. Kenapa dia utamakan akal tu saya dah terang lah tadi. Ya. Apa dalil nakli wujud Allah Ta'ala? Terus ke situ firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai'.
atau tunjuk sifat wujud Tuhan. Dia macam tu. Orang sekarang ni, Wahabi ni, dia nak kalau ada sifat wujud tulis Tuhan sebut Allahu wujudun, baru ada dalam Quran kata. Kalau tak ada tak boleh. Dia sebut sini mana ada Allahu wujud, Allahu khaliqu kulli syai. Bila sebut Allah, sabit dah Allah ada, sabit dah dia dah sifat wujud. Itu tuan-tuan kena mengaji tauhid baru boleh lawan Wahabi ni. Kita tak boleh duk bang gitu, kita tak boleh. Dia berhabak kat dia tu. Allah tu sifat nafsiah. Wujud, sifat nafsiah. Yang nafsiah ni macam mana? Tak tahu. Pergi mengaji. Suruh dia mengaji. Terus dia bagi dia dulu ni. Tak kerti tu pun nak lawan, tak salah lah. Jadi Allah tu sifat sabit bagi wujudnya Allah. Tak payahlah sebut Allah wujud dah. Bohong. Kalau orang itu. Allahu khaliq. Allah yang mencipta alam. Sabitlah Allah tu wujud. Dalil menunjukkan Allah ada dalam Quran. Itu pun kita kata khaliqul syai' ni dalil kepada mengatakan ada alam, ada Allah sebenarnya. Mensabitkan Allah yang menjadikan alam. Jadi alamnya ada tak? Ada. Allah jadikan. Mana ada Allah lah. Dan dia akal juga. Dia dah suruh akal berfikir juga. Okey, terusnya firman lagi wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Sama juga. Khalaqa. Allah mencipta alam. Alam ini baharu. Dalil menunjukkan ada Allah. Sama juga. Itu dia. Okey. Apa beza dalil dengan burhan? Tadi saya kata tak ada beza kan? Sama. Tadi tak nak bagi pening. Dia bagi tahu. Kok lah orang tanya, kadang-kadang orang saja nak tembak tuan-tuan dah ngajar. Kalau setengah ustaz yang ngajar tu, dia ada kaki masam tu. Dia kata, ustaz ni pandai ke tak? Ustaz, dalil dengan burhan ni sama tak? Apa beza? Ustaz duduk kelipar. Tak, saya tak tahu. Esok, nanti minggu depan, bulan depan saya tangguh. Dia punya reyuh satu kampung ni. Ustaz juga reti ngaji. Mengajak bohong hampa je. Burhan dengan dalil betul tahu. Ada orang jenis tu. Orang yang tu tak mengaji lah, duduk rumah. Dia merosak agama. Ustaz ni pun ada lemah kurang dia, ada lebih, ada kurang, ada ingat, ada lupa. Benda macam ni pula bukan asas. Sengah tok guru kita dulu, mana dalil dia, mana burhannya, sama je, bantai sekali. Tapi orang yang ilmu dia halus, dia bezalah. Dia bezakan, dia tak mau sama. Dia tu dalil, burhan. Okey, apa dia dalil, apa burhan? Bermula dalil dan burhan itu bersamaan keduanya. Tetapi kata ulama ada yang bezakan. Burhan itu terlebih tertentu daripada dalil. Burhan ni dia khusus lagi, lebih detail. Kerana burhan itu barang yang bersusun daripada dua muqaddimah perkataan. Dia mesti ada susun. Dua muqaddimah ula as-sughra, muqaddimah kubra. Ada tu? Atau lebih pada dua, kadang-kadang jadi tiga muqaddimah. Kubra, susta. Didapati padanya yakin. Sampai kita dapat yakin. Yakin burhan. Dalil juga. Okey, mesti yakin. Beza dia burhan ni yakin. Dalil ada dan yakin. Bersalahan dalil tu sendiri, maka ada kalanya bersusun daripada muqaddimah kubra kepada sughra kepada kubra. Ada kala tidak didapati daripadanya zon. Ada kalanya pula kadang dia boleh kita yakin, kadang tak boleh. Kadang takat zonnya dalil ni. Maka dalil hanya lebih kepada sama ada zon ataupun yakin. Tapi kalau burhan dia mesti yakin. Ayu burhanu. Banyak ulama dia tanya itu, ayu burhanu. Mana dalil? Kalau dia bagi burhan mesti dalilnya yakin, confirm. Tapi kalau mana dalil tak mesti confirm. Macam hadis, tak confirm lagi. Sebab dia boleh didatangkan dengan dua maksud. Okey. Misal burhan itu seperti dikatakan penyelongkar kubur itu mengambil harta dengan bersembunyi. Dia masuk usul fiqh. Mana terang dengan tauhid payah.
Dia bagi gambaran burhan tu pada gambaran usul fiqh. Okey, menyelongkar kubur itu mengambil harta dengan bersembunyi. Cerita dia apa ni? Sebelum tuan-tuan ngangah-ngangah tu nak kita tahu. Kisahnya satu orang dia kerja dia selongkar kubur. Kena tangkap dengan qadi. Tangkap kena qadi. Dia hadap ke mahkamah. Dia selongkar kubur, dia curi kain kapan. Ada orang mati dia hari tu, dia pergi korek kubur balik, dia ambil kain kapan. Kubur orang Arab ni bukan macam kubur kita, tuan-tuan. Ya, kubur kita ya kambus tak boleh korek dah, susah. Ya, kubur orang Arab buka papan ni atas. Dia macam pintu pun ada, macam papan pun ada. Ya, selak sikit masuk tu dia ambil curi. Ya. Itu bila tangkap depan makadi. Pandai pencuri dulu, alim. Ya, dia cerdik lah. Kamu dia salah kerana mencuri kain kapan. Ya. Dia kata kain kapan tu kalau curi ni barang orang, dia kata. Dia hujah diri dia. Curi ni barang orang. Saya curi bukan barang orang, barang mayat. Mayat bukan milik kita. Dia keluar dalil tu, idzan qata idzan mata ibnu adam in qata amalu. Bila mati anak Adam terputus semua amalan, semua kata dia tak boleh, semua orang punya lah. Qadi dia pening. Benda tu dah salah. Nak hukum macam mana? Jadi dia kata aku bukan tangkap hang sebab hang mencuri. Aku tangkap hang sebab hang penyamun. Hang tu penyamun. Kenapa pula penyamun tangkap? Ya, penyamun tangkap dia kata. Setiap orang yang berjalan waktu malam, buat ambil kerja dengan bersembunyi, penyelongkar kubur tu buat kerja dengan sembunyi. Setiap orang ambil sembunyi tu namanya penyamun, perompak, pencuri. Maka sebab itu aku tangkap hang jadi pencuri. Ambil waktu ni bukan masalah ambil kereta orang ke tak. Jadi sebab tu datang kaedah fiqh tu, usul fiqh ni penting untuk jatuhkan hukum. Kadang-kadang hukuman tu ada dalam undang tak jatuh sebab dia tak ambil dalam hukum fiqh tu. Hukum usul fiqh tu dia yang menentukan tak hukum. Jadi macam mana untuk qadi nak hukum ni? Penyelongkar kubur itu mengambil harta dengan bersembunyi. Itu tak boleh nafi lah. Logik ni boleh. Ada tak orang penyelongkar kubur masuk kubur pergi cari selongkar kubur dalam keadaan orang ramai? Mesti sembunyi. Aku nak ambil tang sembunyi tu, bukan nak ambil tang kain tu. Kalau ambil tang milik kain tu hang menang. Dan tiap-tiap yang mengambil harta dengan bersembunyi itu pencuri, betul tak? Memang ada dalam enactment lah. Ya, kaedah gitu. Maka pencuri itu hukumnya dipotong tangan. Ini burhan. Yakin. Maka qadi boleh hukum kerat tangan dengan yakin. Sebab dia memang mencuri pun. Walaupun kalau ikut ni dia macam zanni lah kat situ. Pasal ambil kata orang kata mayat. Alhasil kata dia, maka hasilnya tiap-tiap penyelongkar kubur itu pencuri. Jatuh hukum gedegam. Dalilnya apa tu? Dalilnya yakin. Bukan zanni. Hukumnya dipotong tangan. Woi, nak potong tangan orang ni senang. Ini yakin kata dia, bukan zanni. Misalnya dalil pula dia lain, kadang-kadang zon, iaitu seperti dikatanya tiap-tiap yang berpusing-pusing berjalan malam hari dengan pedang itu pencuri. Dululah cerita dulu, sekarang tak. Tapi syak juga. Sebab tu tuan-tuan buat parang tengah malam, ya, bubuh tengkolok pula, ya, berjalan kat jalan, polis nampak, tangkap masuk. Saya tak bergaduh pun, gaduh tak gaduh, bawa senjata kena tangkap. Ini dia zanni. Dia zanni. Ya. Okey. Nama dalil, dia bukan burhan. Berjalan di malam hari dengan pedang itu pencuri, maka tiap-tiap pencuri itu dipotong tangan juga. Tapi dipotong tangan atas nama zon, tadi dipotong tangan atas nama yakin. Ambil pada mana? Intaha syarqawi ala haha hudhudi. Lagi tuan-tuan baca haha pula. Dalam kitab saya ni dia gitu. Intaha syarqawi ala hudhudi. Jadi perkataan tadi sebagai dalil burhan dan juga dalil yang burhan tu beza tak beza, ambil pada syarah syarqawi ala hudhudi. Kata orang tua saya pun tak perasan. Kata dia kitab syarqawi ala hudhudi ni kitab tauhid bahasa Arab yang paling tinggi setakat yang dia mengaji lah.
Orang Malaysia pun dia tak ngaji tinggi lah, dia ngaji sampai takat tu je. Ada kat rumah tu kitab Hud-Hudi tu. Boleh belik-belik tengok gitu lah. Nak mengaji tak ada tu guru nak ngajar lah. Zaman kami mengaji tak mengaji kitab tu Hud-Hudi. Habis sangat mengaji Kifatul Awam lah, ngaji pondok lu. Ya. Kifatul Awam tu ngaji antara cerah dengan gelap tu. Masa gelap mengantuk, cerah buka mata. Lepas tu habis khatam kitab balik. Ya. Tak ada ngaji Hudi. Saya akhir dia ngaji pun tak ada ngaji sekejap dengan Pak Yah Junid, dia datang buat istimak pondok kami. Ambil barakah Pak Yah Junid lah. Alhamdulillah setakat nak mengajar akhir dia ngaji boleh lah. Tak terror dah lah. Macam ustaz dalam pondok lain saya tak terror, tapi boleh mengajar barakah daripada Pak Yah Junid. Ngaji sekejap yang ada. Ngaji Pak Yah Junid tuan-tuan bukan macam saya terang dia baca gitu. Alhamdulillah. Dengar gitu je kat telinga dia. Dengar dia ambil barakah. Ya. Alhamdulillah saya pernah mengajar kat dia Najim. Boleh. Boleh pi lah, boleh. InsyaAllah. Durus Amin pun boleh. Tapi taklah terror macam orang pondok betul lah. Kita tahu tahap kita je. Okey. Barakah tu dia lain sikit. Okey, habis itu mana tadi? Burhan dalil habis. Berapa bagi dalil? Dalil akli, dalil naqli, dalil wadai. Dah. Cukuplah. Dalil, berapa bahagi dalil? Bahagian dalil itu 3, dalil akli, dalil naqli, dalil wadai. Dalil akli itu barang yang diambil daripada akal, ya. Dalil baharu itu menunjukkan ada yang membaharukan dia. Seperti kata alam ini baharu dan tiap-tiap yang baharu itu ada membaharukan dia. Itu dalil akal. Dalil naqli itu ambil daripada Quran, daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Itu nama dalil naqli. Naqli itu makna pindah. Seperti firman Allah Ta'ala, zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'. Itu dalil naqli. Dalil wadai, barang yang menunjukkan atas sandarannya, seperti dalil bagi beberapa lafaz itu menunjukkan atas beberapa makna. Itu wadai. Dalil juga. Kita guna lafaz, guna ungkapan sebagai hujah kita, itu panggil dalil. Ya, dalil wadai dia panggil. Sebenarnya tu dal ala syai', dalam ilmu mantik dia panggil dalil. Okey, sikitlah tambahan. Dalam ilmu mantik asasnya kita akan belajar bab dilalah. Pertama saya ingat saya mula-mula masuk mantik bab dilalah, dia tengok kitab lah, tengok ada kitab dia bahas bab lain dulu. Tapi saya mengaji, dia cerita bab dilalah dulu. Ada kaitan sebab dilalah dengan ilmu tauhid. Dilalah ni ada sesuatu yang dijadikan dalil menunjukkan sesuatu. Kita panggil dalil dalam ilmu tauhid. Okey. Dilalah lafziah, dilalah ghairi lafzi. Ada dua dilalah. Dilalah lafziah ni dia berbunyi. Ya. Lafziah berlafaz. Satu lagi dilalah ghairul lafaz, tidak berlafaz. Tak berbunyi. Ya, okey. Yang berbunyi ni semua jenis berbunyi dia panggil berbunyi ya. Ya. Dia panggil dilalah lafziah. Bercakap, saya bercakap ni. Kalau saya tak bercakap, tuan-tuan faham apa saya nak bagi tahu? Tak faham. Bila saya cakap ada, perkataan ada tu memahamkan tuan-tuan. Itu panggil dilalah tu sebenarnya, dalil. Okey. Ustaz sihat ke tak? Saya diam. Tuan-tuan tak faham? Saya kata sihat. Perkataan sihat yang keluar dari mulut saya memahamkan tuan-tuan bahawa diri saya ni tak sakit. Sihat itu dilalah kepada saya tak sakit. Itu dilalah. Dilalah lafziah. Tapi saya tak berlafaz. Saya sihat lah. Itu tak ada lafaz. Tapi tuan-tuan faham? Faham yang sama enggak? Saya tak sakit. Dilalah ghairul lafaz. Dia tak berlafaz. Sekarang ni saya pejam mata, saya bunyi kipas. Bunyi tu dilalah kata kipas tu berjalan.
Ada elektrik. Banyak dilalah dah. Kipas tu jalan elok, ada elektrik. Kipas jenis ada lagi tu. Kipas lah jenis gantung ni. Dilalah. Dia berbunyi. Ya. Kadang dia tak bunyi, dia berasa je. Ada angin ni. Siapa pasang kipas? Dilalah lah. Ilmu tu yang orang tak bagi mengaji. Pasal apa? Saya pelik lah. Penting ilmu tu, ilmu mantik. Ya. Lafaz. Ya, termasuk mengerang. Ya. Mengerang tu lafziah. Sebab apa? Berbunyi. Pasal apa ayah hang mengerang? Ya. Demam tu. Ya. Mana tahu demam? Bunyi tu tahu demam. Nampak? Dilalah. Tu panggil dilalah. Berbunyi. Ada yang tak berbunyi, tu bagi dalil. Jadi, setiap perkataan kita sebut ni, dilalah sebenarnya. Air. Menunjukkan, ni, benda ni. Kalau tak sebut air, orang tak tahu. Tu apa dalam botol tu, Ustaz? Tak sebut air, orang tak tahu lah. Air. Baru, ya. Dilalah tu. Dilalah. Lafziyah. Atau panggil dalil wadha'i tu. Tu je nak terang tuan, benda-benda yang jarang jumpa di orang yang tak masuk kuliah, orang tak masuk sekolah Arab, jarang nak faham bab tu. Bukan nak suruh mengaji kitab ni habis, tak boleh nak habis ni. Satu kita lihat sebab nak ambil rumah ni. Rumah duk numpang rumah Bang Zainal lagi. Okey. Itu masuk salbiah sikit. Bahagian kedua salbiah. Kenapa namanya salbiah? Pasal nama perempuan salbiah. Nyatakan apa makna salbiah dengan ijmal dan sebutkan dengan tafsir berserta dalil bagi tiap-tiap sifat. Itu tuan kena terangkan. Kadang-kadang ustaz-ustaz pun dia tak faham kenapa nama dia salbiah. Okey, salbiah itu iaitu yang menunjuk di atas menafikan sesuatu yang tidak layak. Dia salab tu terbalik. Salbun tu maknanya terbalik. Salibah. Terbalik. Kita terbalikkan. Bila sebut sifat ni, membalikkan dia. Jadi, menyatakan sifat salbiah tu akan menafikan segala sifat yang tak layak bagi Tuhan. Tak clear lagi ke otak orang dulu. Ya. Tak jenius lagi ke. Brilliant. Otak orang dulu, Masya Allah. Ya. Kita masa kita baca kitab orang, kita fikir sendiri, kita rasa macam banyak orang sombong gitu lah. Sebenarnya kalau dia fikir balik, dia renung. Kalau aku lah, boleh tak fikir macam tu? Macam mana dia karang? Tak boleh. Otak kita sempit, beku, keras, kong. Sifat salbiah tu yang menunjukkan di atas menafi sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Ya. Dan tidak patut. Kau tak faham tak layak. Layak tu asal bahasa Arab. Yaliq. Laqa yaliqu. Orang Melayu panggil layak. Patut bagi Tuhan, bagi zat Allah Ta'ala. Apa dia? Iaitu qidam, baqa, mukhalafat ta'ala al-hadis, qiyamu ta'ala binafsi wa daniyat. Okey. Sebut qidam. Menafikan yang tak layak bagi Tuhan. Ya. Qidam artinya sedia. Ya. Bila kata sedia, apa yang tak layak bagi Tuhan? Tak layak ada permulaan. Maka kita menafikan Allah tidak ada permulaan. Sedia tu apa? Tidak ada permulaan. Kita buat tidak. Itu panggil salbiah. Kena kita faham makna qidam tu dengan didulukan dengan tidak. Tidak tu untuk tujuan menafi sifat kekurangan Tuhan. Okey. Qidam artinya sedia. Sedia tu kita tak faham apa dia sedia. Sedia apa? Sedia. Sedia, ready. Ready tak sama. Ya, tak boleh sebut ready. Sedia. Sedia tu artinya tidak ada permulaan. Kita dah menafikan Tuhan tidak ada permulaan. Kerana permulaan bagi Allah tu tak layak bagi Tuhan. Tak layak. Nafikan. Itu panggil salbiah.
Okey, baqa sama jugalah. Ya. Mukhalafatu 'alal hadis sama juga, qiyamun ta'ala binasi badaniyat. Itu beza salbiyah. Ma'ani ma'nawiyah nanti. Dalam ke satu lah, wallahu alam. Makna qidam.